Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kembali lagi dalam repair je. Okey, untuk perkongsian kali ni kita tukar magnetic clutch. Okey. Sebelum tu jangan lupa kita support sikit channel repair je ni dengan subscribe, like dan share lah. Sekiranya ia bermanfaat. Okey, dan terima kasih juga pada yang dah subscribe dan sokong channel ni. Okey, semoga Allah sahaja membalas budi baik kalian. Okey, untuk kali ni saya akan tukar magnetic clutch. Okey. Untuk magnetic clutch kali ni tersasul dah. Saya akan buka bumper lah. Selalunya saya akan buka cover ni dan terus capai bahagian magnetic clutch tu. So untuk mendapatkan view yang terbaik yang saya boleh buat dengan cabut bumper lah. Tapi sebenarnya kalau nak senang memang cabut bumper. Kalau kita tak cabut bumper, dia agak susah sikit. So kita ada 4 klik ke atas ni, kita buka bumper. Okay. Dengan untuk bahagian depan ni ada 3 bolt saiz 10mm. 1, 2 dan 3 tengah-tengah. Okay, dan kita ada klip 2 bahagian tepi dekat fender. Bahagian bawah ni ada 3 klip. Mudah ya. Okay. So cara nak buka klip ni macam biasa, kita cungkil pakai screwdriver lepeh. Dan sebelah kiri pun ada dia punya klip. Bahagian bawah 3 klip dan bahagian fender tepi tu lah sama je dengan sebelah kanan tadi. So lepas kita dah cabut tu, nanti kita boleh cabut bumper. Okay. So macam mana saya cabut klip ni? Hanya menggunakan screwdriver minus ataupun lepeh lah. So senang je. Kita boleh buat dengan berhati-hati. So bila kita buat berhati-hati, insya-Allah tak ada masalah. Kalau macam klip ni kecil sikit, sebenarnya pakai screwdriver kecil lah. So kalau kita pakai screwdriver besar macam ni jadi dah susah sikit. Okay. Untuk video kali ni saya cuba buat yang sebaik mungkin, sepenuh mungkin. So full tutorial lah untuk kali ni. Tapi ada part-part yang tak terlupa saya nak record tu, harap maaf. Okay. Okay, kita cungkil semua klip-klip ni dengan relax tanpa rasa kelang kabut. Barulah barang-barang ni tak rosak. Tapi kalau yang macam klip atas bumper tadi tu, kalau dah lama sangat, kadang-kadang dia dah reput. Masa kita cungkil keluar tu dia pecah. Okay. Tu kadang-kadang kalau yang mana foreman buat tu dah pecah tu, bukan kata salah buka ke apa, tapi memang klip tu dah reput. Janganlah salahkan mekanik anda, kesian dia, letih nak buka tu. Okay. Lepas dah buka semua klip-klip ni, pastikan 3, total bawah ada 6, atas 4, kanan dan kiri ada 2, 4, dan bolt 10mm ada 3. Itulah klip-klip dia. Okay, pastikan semua dah buka, baru kita boleh tanggalkan bumper ni. Macam sekarang. Okay, kita buka sebelah kiri pula. So untuk video kali ni mungkin agak panjang sikit lah, sebab kita tunjuk yang mana yang perlu buka kan. Tapi ada satu bahagian yang kadang-kadang bila kita dah buat kerja, terlupa pula nak ambil gambar, nak record video tu. Itulah, harap dimaafkan lah ya. Okay. Dan kita buka bumper depan 10mm. Saya menggunakan T. Kita gunakan T. Okay, kalau ikutkan untuk buka magnetic clutch ni, kita perlukan puller. Memandangkan puller tak ada, nanti saya tunjukkan cara dia macam mana. Tapi sepatutnya cara macam ni tak bagus lah. Tapi untuk situasi kalau kita nak buat DIY kat rumah, insya-Allah boleh diguna pakai.
Okay, tapi kalau nak cepat memang guna pula lah. Okay, bila dah cabut semua, kita tarik je bumper daripada tepi, sama ada start daripada kiri ataupun kanan, terpulang. Janji dia cabut daripada tepi, sebab tepi tu ada bumper retainer, so kita kena renggangkan dia dan letaklah bumper tu di tempat yang selamat. Okey, sekarang bumper kita dah keluarkan dan ini adalah keadaan kereta tanpa bumper. Dan kita boleh nampak bahagian atas adalah alternator. Dan ini adalah power supply 12 watt untuk hidupkan magnetic clutch. Dan ini adalah magnetic clutch. Pressure plate bahagian depan dengan puli dah renggang. Tengok gap dia dah tinggi. So sebenarnya dah haus dah magnetic clutch assembly ni. Sebab tu dia renggang jauh. Dan kalau contoh kalau kita buka cover ni, kalau kita buka cover ni dan kita terus boleh nampak magnetic clutch ni, dan kita terus boleh capai dia dan kita boleh buka terus. Selalunya saya akan buka macam tu je lah. Memandangkan nak buat video ni agak susah sikit nanti nak tunjuk. So better saya cabut bumper dan nampak lebih jelas lah. Dan sebelum tu kita kena buka belting ni. Dengan belting ni kita kena longgarkan 12mm ni, 12mm yang ni juga kita longgarkan dengan yang 14mm yang atas ni. Ini skru bolt ni saya dah tunjukkan video sebelum ni macam mana saya tukar belting untuk kita releasekan pressure bila kita longgarkan bolt ni. Pressure pula untuk kendurkan keadaan belting ni dan kita boleh remove. Okay, untuk saya marking supaya saya tahu yang mana keadaan ketegangan original panggil apa buat masa sekarang punya current tensioner untuk belting tu, supaya bila saya dah pasang nanti tekanan pula apa dia punya ketegangan dia sama lah. Ataupun nak adjust ketegangkan sikit. So sekarang kita longgarkan 14 bahagian atas ni dan diikuti dengan 12mm bahagian bawah ni, dua-dua. Okay, pakai 12mm coupling ataupun flexible, sebab yang atas pun saya gunakan flexible. Tak kisah, bergantung pada cita rasa masing-masing nak gunakan spana apa. Kalau rasa nak gunakan box, kita boleh gunakan box 12mm lah. Untuk saya kadang-kadang lebih selesa pakai coupling ni ataupun orang panggil flexible spana ni. Dia macam box juga. Bila lepas kita, sebelum kita keluarkan belting ni, make sure lah dia punya orang panggil apa routing ataupun laluan belting kita tu macam mana. Kalau tak ingat, kita boleh lukis ataupun kita nak ambil gambar. Mana-mana boleh. Dengan untuk kita releasekan ketegangan belting ni, kita kena longgarkan adjustment bolt ni lah. Lawan arah jam, dia akan, maksudnya bila kita lawan arah jam dia akan jadi longgar. Bila dia dah longgar, so kita boleh tolak ke badan alternator tu ke bawah. Dan bila kita tolak badan alternator tu ke bawah, maka ketegangan belt tu akan jadi kendur, dan masa tu kita bolehlah keluarkan belting tu dari kedudukan dia. So dalam dalam kes kali ni kita just keluarkan belting pada kedudukan daripada kedudukan kompresor ni je lah. Tak perlu nak keluarkan habis. Tapi kalau nak keluarkan habis pun tak ada masalah. Takut kalau kita nak buat sendiri kat rumah, takut kita terlupa. So kita just keluarkan bahagian kompresor sahaja. So nanti masuk, kita masukkan balik bahagian kompresor ni je. Mudah je kan. Daripada situ kita dah tak payah nak ingat banyak-banyak sangat. So kita tinggalkan macam ni. Okay. Tapi yang terbaik, mana dah tahu takut dia terlepas terus, better kita ingat awal-awal lagi. So kita periksa dulu keadaan puli. Jom dengar.
So keadaan puli dia pun sebenarnya dah rosak, dah ada bunyi, dah longgar. Okay, kita akan buka kompresor ni dengan buka 12mm bolt ni lah. Dah ada 4, so kita buka dia. So saya menggunakan box 12mm dengan extension setengah inci punya tu. So kita dah buka, dah cukup lah. Untuk saya tak buka pipe aircon, dan kita biar tergantung macam ni je. Okay, untuk magnetic clutch Asia ni menggunakan Senden, dia ikat menggunakan 14mm nut. Okay, dia guna nut. Ada setengah kereta kebiasaan Denso dia hanya menggunakan bolt 10mm. Tak kisah, bergantung pada design lah benda ni. Untuk kompresor Asia, dia masih lagi menggunakan magnetic clutch. Ada setengah kereta menggunakan solenoid. So 14mm. Okay, untuk buka puli ni, dia sebenarnya ada special tool dia untuk kita hold kedudukan puli tu supaya dia tak berpusing. Kalau boleh perasan, dia ada 3 skru kat situ. Kat situ lah untuk kita gunakan special tool, sama ada untuk nak tarik dia keluar dengan kita nak holdkan kedudukan, tak nak bagi pusing. Untuk saya kali ni, saya menggunakan oil filter wrench untuk buka bolt tu. So selalunya kalau betul kereta ni baru original kilang, tak pernah tukar, ataupun memang original, dia tak adalah seketat sangat pun, mesti boleh buka punya. Tapi bila kita dah tukar, orang dah tukar pakai gun apa, tu lah jadi ketat tu. Okay, untuk buka ni pun sepatutnya kita menggunakan puller lah, bearing puller. Untuk saya tak ada, saya menggunakan screwdriver. Okay, kita kiau dia dua side lah, kanan kiri, supaya dia keluar balance. Itu syarat dia, kena keluar balance. Dan kita boleh tengok keadaan magnetic clutch ni dah makan, dah rata dah permukaan dia. Kalau nak dikomparekan dengan yang baru, okay, nanti kita comparekan dengan yang baru, kita boleh nampak. Dan keadaan puli ni memang dah nipis lah. Magnetic clutch, pressure plate nama dia. Dan ini adalah yang baru. Anda semua boleh nampak dia punya shape pun, ini ada dia punya longkang lagi. Itulah perbezaan dia. Sebab tu dia jadi jarak. Sebenarnya daripada asal dia dah ada spek dia punya clearance dia. Makin lama dia akan makin menipis, dan dia akan mengakibatkan clearance tu makin tinggi, ataupun clearance tu makin besar dan susah untuk dilekatkan. Dan dalam ni kita boleh nampak ada C-clip tu. Dan suka saya ingatkan balik, untuk buka C-clip, lebih baik kita pakai clip plier lah, macam ni. Tekan dia akan kepit, tekan dia akan jadi buka. Okay, ada setengah benda tu kita perlukan pakai special tool untuk memudahkan kerja kita. Ada setengah tu kita boleh lah untuk skipkan dia. Okay, kita buka klip dia dulu. So macam mana kita buka kali ni, macam tu jugalah nanti kita nak pasang. Kita reversekan dia balik. Okay, dan kita macam sebelum ni, yang part tu saya tunjuk, ada bila pemasangan ni dia ada satu, orang panggil kena ada spacer kan. Spacer tu nanti, yang untuk yang ni saya tak keluarkan pun yang lama. So kita pakai balik dulu yang lama, nanti kita baru tengok dia punya space dia, yang jarak dia tu ngam ke tak ngam. Kalau ngam, cukup memadai, kita pakai je yang lama tu, yang spacer dalam tu, ada washer dalam tu. Sekejap lagi saya tunjukkan. So untuk ni saya buka dulu bracket untuk wire magnetic clutch tu, takut terlupa nanti. So dia ada 2 bolt, dia ada 2 skru, pakai Phillips screwdriver je. Okay, minta maaf sebab saya tak alihkan kamera duduk kat atas. Tak apa, ini skru 2 je, insyaAllah. Kalau nak cuba pun dah boleh nampak tu, macam mana nak buka dia kan.
Okay, tak apa. So dekat sini sebenarnya kalau nak masuk tu memang agak leceh sikit lah. Kalau yang nak paling senang, kita keluarkan kompresor ni. Okay, untuk buka ni sama juga sebenarnya, kita kena kiau kanan kiri bagi balance. So saya pakai hammer je, ketuk dia slow-slow. Kalau kita nak pakai balik, jangan ketuk lah. Better sebenarnya kita kena pakai puller, bearing puller tu. Kita ketuk slow-slow je pakai hammer. Sebenarnya dia nak kena balance kanan kiri baru dia mudah keluar. Okay, setengah tu kita boleh tarik pakai tangan slow-slow, insya-Allah boleh keluar juga sebenarnya. Kalau pakai hammer pun kita bagi impact slow-slow, bagi gegaran tu dia akan keluarkan dia. Supaya satu lagi housing tu tak rosak, housing untuk kompresor. Dan kita boleh nampak surface puli ni pun dah nipis sebenarnya, dah makan. Okay, dalam tu lah bearing dia, nampak warna biru tu kan, itu bearing yang baru punya. So housing pada kompresor tu pun penting dalam keadaan baik supaya kedudukan puli ni tak goyang. Bila housing tu dah makan, kesan daripada jam ke kan, dah goyang, dia jadi masalah. Dan magnetic clutch satu lagi ni, dia ada clip juga kat dalam si clip tu. Total clip dia ada 2. Ingat, nak pasang nanti pun kita kena pasang dua-dua clip, jangan tertinggal clip ni. Dan inilah, alamak ada jarum pula kat screwdriver. Okay, dan nampak clip tu, itulah clip dia, si clip tu. Dan korang boleh nampak dekat shaft tengah ni, shaft tengah ni, sekejap fokus sikit. Okay, shaft tengah ni, okay ni, ini adalah dia punya spacer lah, ataupun shim untuk adjust jarak antara puli, center puli tu dengan pressure plate. Kita sebenarnya dia ada dia punya lock pin tu, sebab shaft tu ada lock pin macam crankshaft punya pin. Kalau nak keluarkan, kita kena samakan dengan pin tu, kita keluarkan. Untuk dalam kes ni saya tak keluarkan, saya akan pakai je dulu shim yang original ni. Saja nak tunjukkan dekat anda semua. Okay, so sekarang kita boleh keluarkan dululah coil ni, magnetic coil ni. Yang ni lah yang menghasilkan magnetic field. So cara nak keluarkan ni sama juga macam kita keluarkan puli punya orang panggil clip tadi tu. Sama juga cara nak masuk dia, sama macam mana keluar, macam itulah masuk. Cuma untuk coil ni, dia ada dia punya phase matching dia. Kalau tak ngam dia boleh masuk tau, tapi dia akan mengakibatkan kedudukan tu tak fit. Selepas kita dah buka, kita periksa lah keadaan shaft ni, kita goyang-goyangkan dia, dah ada pre-play ke tak, ada kesan-kesan minyak kompresor bocor. Kebanyakannya kalau kita tak jaga minyak ke, ataupun memang defect dia lah, memang OC dalam ni bocor dalam shaft ni. Okay, dan pastikan kita spacer tu adalah shim tu, dan kita periksa lah dia punya housing ni makan ke tak. So far untuk kereta ni alhamdulillah tak makan, tak ada kesan minyak. Okay, ini tip penting titik ni dengan titik yang ni penting, memang penting, jangan salah. Nanti kita boleh letak mana-mana, kita boleh letak kat sini, pusing dekat sini, boleh letak, semua boleh, memang boleh masuk, dia akan boleh masuk, dia akan boleh letak clip. Tapi coil ni ataupun coil ni akan berpusing kalau kita tak duduk dalam keadaan lock dia. Ni adalah phase matching dia, titik ni, tombol ni akan bertemu kat dalam lubang ni. Make sure benda ni coil ni masuk dalam kedudukan tu. Sebab dia boleh pusing dekat mana-mana, dengan clip tu boleh masuk. Bila kita salah point tu, wire ni pun akan duduk tak cantik lah, macam original. Pastikan kedudukan dia pada kedudukan yang betul lah. Lepas tu kita sebenarnya memang kalau kata letak atas meja kompresor ni lagi senang lah nak pasang clip ni. Sebab tu lah kata-kata kadang-kadang cara untuk yang kita buat, yang saya buat ni, lebih kepada shortcut, tak ikut prosedur sangat. Tapi hasil kerja tu
kena buat yang betul lah. Kena cara yang betul. Walaupun tak ikut prosedur, tapi cara tu kena betul. Dan kita buka, kita tolak guna tangan yang bahagian bawah tu, supaya dia tertolak. Kalau tidak, susah. Kita kena guna 2 jari. Lepas keadaan ni dah masuk, klip ni dah masuk, kita kena ambil screwdriver, ketuk-ketuk keliling klip tu dan tolak-tolak dia masuk ke dalam, supaya betul-betul klip tu masuk dalam. Takut dia terlepas nanti. Okey. Dan kita boleh pasang bracket wire ni, dan pasang balik ground dia. Duduk pada kedudukan yang tidak terkepit, tak kena pada kawasan-kawasan yang boleh potongkan wire tu bila dia bergeser. So letak pada kedudukan yang sesuai lah. Dan klip ini pun kena masuk yang sama. Cara masuk dia, kita ketuk-ketuk slow je, dan masukkan klip tu lah. Dalam video ni saya tak terrekod yang klip tu. Sama juga untuk bahagian depan ni, masukkan, dia memang akan fit. Kita ketuk, kalau nak ketuk pun ketuk menggunakan hulu hammer lah, slow. Ataupun sebenarnya kita tak payah ketuk pun, kita tolak guna tangan dah masuk lah. Dan make sure nanti kita ketatkan ni, dan kita ukur gap dia, gap clearance antara pressure plate depan dengan puli tu. Dan cara nak ikat dia, saya tetap menggunakan plier oil filter wrench ni untuk holdkan dia. Sepatutnya memang kena pakai special tool. Memandangkan saya pun tak ada special tool, saya gunalah apa yang ada yang boleh hold dia. Kadang-kadang pakai oil filter wrench yang bulat tu pun boleh juga, tak ada masalah. Okey, kita ketatkan dia. Kalau ikutkan 14mm ni dalam lebih kurang 25 Nm lah Titan torque dia. Sebab macam mana kita buka tadi pun dia tak ketat, sebab nut dia ni ada lock nut dia, sebab dia ada getah kat depan tu. Dan kita boleh nampak clearance dekat sini kat depan tu. Bila kita pusingkan puli, tak ada bunyi yang dihasilkan. Dia boleh pusing dengan lancar lah. So saya ukur yang shim original tu menghasilkan gap dia 0.4 mm. So kebiasaannya untuk magnetic clutch ni, dia punya clearance 0.35 hingga 0.65 mm. So untuk saya, insyaAllah, alhamdulillah, keadaan ni dah cukup lah. Bila saya letakkan 0.5, tak boleh masuk. Dengan kita kena periksa lah, bila kita masuk tu ada gap, dengan kita pusing tak ada bunyi besi bergeser, insyaAllah tu dalam keadaan baik lah. Dan ingat masa kita nak pasang tu, klip tu dua-dua tu dah pasang untuk coil dengan puli, klip tu jangan terlupa pula. Dan tip untuk pasang magnetic kompresor ni, dia ada 4 skru 12mm. So kita kena rapatkan. Kalau kena ada yang jenis ada center cone tu, masukkan dalam center cone betul-betul. Rapatkan bolt ni, make sure dia rapat, kedudukan kompresor tu tak sengit kan. Empat-empat ni dalam keadaan rapat, baru kita ketatkan dia. Ketat pun dalam keadaan silang lah. Itu memang konsep asas lah. Kalau benda yang panjang daripada tengah, so tengah, dan so kita akan daripada tengah akan keluar kan. So kalau kita benda tu bulat macam ni ataupun petak macam ikat tayar, kita kena pastikan kita ikat silang supaya komponen yang kita ikat tu tak sengit. Itu je dia punya point. Dan 12mm lebih kurang torque dia dalam kalau 12 dalam 15-16 Nm, lebih kurang macam tu lah. Kalau macam bolt 13 ni dalam 19 Nm, macam tu lah. Okay, kekuatan tu agak-agak 12mm. Kalau ada torque, kita boleh letak lah torque tu dalam 15Nm, 16Nm, Nm macam tu je. Jangan terlalu longgar, jangan terlalu ketat. Okay, sebab kita DIY kan, kadang-kadang kita akan suruh pakai torque, nanti ada yang tak ada. So ikat secukup rasa 12mm. Dan lepas tu baru kita masuk belting ni. Okay, belting tu jangan salah lah. Jangan salah. Ini saya dah keluarkan untuk
checking condition belting tu. Okay, dalam keadaan ni, belting tu kat bawah puli water pump tu saya terbalikkan. Salah kan? Saya saja buat salah, saya nak tengok. Kalau salah, boleh ke kita tegangkan belting ni? Tapi kebiasaannya kalau kita tersilap ataupun tersalah, belting ni tak boleh masuk ataupun memang dia akan jadi macam panjang. Kita dah maksimum adjust alternator ni, dia tak akan jadi tegang pun. Okay, kita tengok. Sebab memang tak boleh. Saja je kita buat eksperimen sikit. Kebiasaannya kereta dia ada dua. Memang dia boleh masuk tapi dia akan jadi panjang. Dan satu lagi dia terus akan jadi macam kita tak boleh nak masuk ke keseluruhan komponen tu. Okay, untuk dalam kes ni memang tak boleh. So saya terpaksa buka balik lah. Nak tengok memang belting tu jadi macam panjang kan. Tadi elok-elok kita bukan tukar belting baru. Tiba-tiba jadi kita nak tegangkan dia, tak dapat untuk tegangkan dia. So dia jadi kendur. Dan kita buka balik, dah masuklah dalam keadaan normal. Macam mana kita keluar tadi, macam tu lah kita masukkan. So yang ni kita letak bahagian atas. Yang belting dia akan lalu macam ni. Macam ni. Okay. Saja je nak test boleh ke tak boleh. Penting tau routing ni, kita kena make sure dulu sebelum kita buka apa-apa. Tapi kalau ikutkan untuk apa-apa kerja kita pun kita kena pastikan sebelum kita buka. Sekarang ni zaman dah teknologi dah canggih kan. Masing-masing ada phone pun semua dah ada kamera. Nasihat saya kalau yang mana first time, better ambil gambar lah. Dan kita ikat balik 12mm bolt ni bahagian bawah dan 14 bahagian atas. Selesai. Okay, itu saja. Dan kita boleh test lah lepas ni. Ingat kita buka alternator ada 3 tempat. 12 ada 2, 14 ada 1 bahagian atas. Okay, tiba masanya kita start enjin kita. Kita tengok macam mana perbezaan dia. Okay, kita start dulu tanpa on aircon dan kita on aircon. Kita tengok perbezaan dia. Dia start. Okay, baru kita on aircon lagi dan kita akan on aircon lah. Kita tengok yang depan tu akan melekat. Yes, dah hidup. Alhamdulillah. Proses untuk tukar magnetic clutch selesai untuk hari ini. Okay, jangan lupa support channel ni dengan subscribe dan like. Dan kalau boleh share lah supaya knowledge ni terus berkembang. Okay, kita pasang bumper balik. Kita letak first daripada tengah dan diikuti dengan side tepi. Macam mana kita buka tadi, kita reversekan dia balik. Kita masa keluarkan, kita tarik daripada tepi ni kan. So kita reverse balik. So untuk ni kita betul-betul tengok dekat dia punya retainer tu, dia ada satu macam groove. Groove tu ada clip kat situ. So make sure dia masuk betul-betul. Tengok kita masuk, baru kita tekan. Jangan terus ketuk je. Nanti retainer tu boleh terkelepet dan pecah. Tu penting. So clip tu macam mana kita masuk, macam tu lah juga kita macam mana kita keluar, macam tu lah juga kita masuk kan. Okay. So saya tunjukkan bahagian atasnya lah. Yang bawah tu macam mana kita keluarkan tadi, kita masukkan balik lah. Okay, dah. Semoga anda semua dapat mempelajari sesuatu yang baru lah. Kalau yang mana dah tahu tu, kira orang panggil apa, tahniah lah, sebab sebelum ni anda pun dah tahu. So saya share apa yang saya tahu, apa yang saya buat lah. Mungkin ada sifu-sifu dekat luar sana tu lagi hebat, kan. Dia lagi macam ada apa panggil, poin-poin yang dia orang boleh skip. Saya tak nafikan tu. So ini sekadar perkongsian dari pihak saya lah. Okay. Dan jangan lupa ikat balik 10mm ni. Bolt ada 3. So berhati-hati, jangan ada tertinggal. Sebab nanti kan tertinggal, nanti tercabut bumper.
Jadi masalah pula kan, tercabut. Okay. Okay, dan klip skru klip kat atas ada 4. Tadi dah pasang. Bolt ni 3. Kat bahagian bawah kanan ada 3. Kiri ada 3. Dekat fender pun ada 2. Kanan kiri 2-2. Okay. Selesai. Okay. Sekarang kita test enjin ni. Sebelum ni bila kita start enjin, on aircon akan jadi 1,500 RPM. Sekarang kita test kejadian tu berlaku lagi ke tak. Okay, kita on aircon. Okay, kita on. Alhamdulillah. So bila kita on aircon, RPM tu still boleh maintain sebab ada load. Bila enjin RPM tu naikkan RPM enjin tu, tapi bila ada load, so dia akan maintain lah. So problem yang kita alami sebelum ni dah selesai. Okay, semoga perkongsian kali ni bermanfaat untuk anda, untuk sahabat-sahabat ataupun pengguna Azia. Okay. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Okay. Permintaan saya, bantu channel ni dengan subscribe, like dan komen apa pendapat anda tentang video kali ni. Dan jangan lupa juga kongsikan video ni pada yang lain.